Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains tahun 4 UM. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk kemahiran proses sains iaitu memerhati dan membuat himpunan. Minggu lepas saya hanya menerangkan berapa kemahiran proses sains untuk tahun ini kita akan belajar. Untuk hari ini kita akan mempelajari kemahiran proses sains iaitu memerhati dan membuat inference. Hari ini kita akan cuba buat 2 kemahiran proses sains. Okey. Objektif untuk pembelajaran pada kali ini, murid-murid di akhir pembelajaran akan dapat membuat pemerhatian dengan menggunakan semua deria secara kualitatif bagi menerangkan fenomena yang berlaku. Okey, kemudian murid-murid dapat membuat inference dalam uji kaji yang akan dijalankan sebentar lagi. Okey, pada hari ini kita akan menjalankan uji kaji untuk menerangkan lebih jelas bagaimana kita ingin membuat pemerhatian dan membuat inference. Okey. Aktiviti untuk hari ini iaitu aktiviti payung terjun. Okey, murid-murid akan menghasilkan satu payung terjun dan murid-murid akan melihat hasil payung terjun itu dilepaskan dengan mengambil masa apabila payung terjun itu turun. Okey, tujuan untuk uji kaji ataupun aktiviti pagi ini pada hari ini ialah untuk mengkaji hubungan di antara kehadiran pemberat pada payung terjun dengan masa yang diambil untuk payung terjun turun. Okey, alat-alat yang kita perlukan adalah plastik, gunting, benang, solitip dan pemberat. Okey. Pemberat ini murid-murid boleh gunakan apa-apa jua pemberat yang bersesuaian. Contohnya butang tudung, pemadam, batu ataupun apa-apa pemberat yang saiznya kecil dan ada berat. Okey, dia beratlah sikit. Jangan ringan Okey, jom kita tonton video cara-cara untuk menghasilkan payung terjun. Jom. Bahan-bahan untuk membuat payung terjun: gunting, plastik bersaiz kecil, solitip, benang. Mula-mula kita gunting plastik bahagian sini, buang bahagian sini dan bahagian sini. Buang dua-dua ya. Okey, kita buang bahagian bawah sini. Okey, kita buang dia sampai habis. Bila kita dah buang bawah dia, kita kembangkan dia jadi begini Gunting bahagian tepi sini dan tepi sini. Okey, gunting bahagian sebelah sini pula. Hasilnya begini, ada dua bahagian, dua plastik yang saya telah potong. Untuk mendapatkan bentuk segi empat sama, okey,
kita perlu melipatkan hujung dia untuk dapat. Okey, lipatkan begini. Okey, ada dua kita lipatkan begini untuk dapatkan segi empat sama. Kemudian gunting bahagian sini untuk dapatkan bentuk yang sama. Okey, yang ini buang Okey, akan jadi begini. Okey, bentuk. Okey, buat satu lagi. Okey, kita akan dapat dua bentuk segi empat sama. Okey, tali ini gunting saiznya 25 cm. Potong 4. Panjangnya 25 cm. Okey, yang macam ni Okey, tampalkan solitip pada ujung tali. Okey, begini. Okey, kita buat ulangi sehingga 4 penjuru. Okey, kemudian dia akan jadi begini. Kemudian di hujung tali ini ikat, simpulkan. Jadi begini. Okey. Ulangi step yang tadi, yang pertama untuk payung terjun yang kedua. Kita tampal di hujung dia. Panjang tali 25 cm untuk dua-dua payung terjun. Okay, buat empat tadi kita dekatkan dengan solitip. Tak perlu tebuk lubang kita gunakan solitip saja. Okey, jadi begini. Okey, begini. Okey, simpulkan seperti yang pertama tadi. Yang tadi yang pertama. Okey. Okey, ada dua. Okey, ada dua payung terjun. Okey, untuk satu payung terjun tanpa pemberat. Okey, satu lagi payung terjun menggunakan pemberat, iaitu pin. Saya letakkan pin butang baju, butang tudung kita boleh letakkan pemadam atau apa-apa pemberat
pada saya pin mudah sikit sebab untuk kita lekatkan, pinkan di atas tali ni. Okey, jadi ada dua. Satu tanpa pemberat, satu lagi dengan pemberat pin. Okey. Okey, jadi begini Okey. Okey, selepas ni kita akan cuba payung terjun kita ini. Kita terjunkan dia. Kita lihat masa yang diambil untuk kedua-dua payung terjun ini turun. Okey, kita lihat yang mana turun dulu. Yang ada pin ataupun yang tanpa pin. Okey, itu saja. Kita cuba jatuhkan payung terjun ini. Okey. Okey, payung terjun yang ada pin dah jatuh. Okey, yang belum ada pin. Okey, di sini kita lihat mana payung terjun yang akan jatuh dulu. Murid-murid akan mencatat masa payung terjun, kedua-dua payung terjun itu jatuh. Maknanya kalau yang dengan pemberat itu jatuh dulu, murid-murid kena catat masa dia berapa saat ataupun minit. Okey, biasa saat je lah. Okey, dia tak akan jatuh lambat, dia akan jatuh cepat. Okey, saat, dan letakkan dalam jadual yang laporan yang saya akan berikan sebentar lagi. Okey, tugasan selepas murid-murid menonton video menghasilkan payung terjun dalam aktiviti untuk hari ini. Okey, pertama sekali murid-murid perlu hasilkan 2 payung terjun seperti dalam video yang ditunjukkan. Selepas menonton video dan faham apa yang kita nak lakukan, murid-murid sediakan bahan dan hasilkan 2 payung terjun seperti dalam video yang ditunjukkan. Kemudian murid-murid lepaskan, okey, menguji kedua-dua payung terjun itu dengan melepaskan serentak. Okey, murid-murid lepaskan serentak dalam ketinggian yang sama. Kemudian payung terjun itu dilepaskan secara serentak kedua-duanya sekali dalam ketinggian yang sama. Okey, kemudian murid-murid perlu mengambil masa. Okey, mencatatkan masa kedua-dua payung terjun itu turun. Okey, masa yang diambil untuk turun. Okey, masa dalam unit saat. Okey. Semasa murid-murid melepaskan ataupun menguji masa yang diambil untuk payung terjun turun, murid-murid perlu ambil video keadaan payung terjun itu turun. Kemudian murid-murid terangkan payung terjun mana yang jatuh dahulu dan berapa masa payung terjun tersebut turun. Okey, kedua-duanya turun. Okey, cikgu minta murid-murid ambil gambar. Okey, ambil gambar ataupun video semasa menghasilkan payung terjun dan semasa melepaskan payung terjun. Bertujuan untuk cikgu menilai, okey, dalam pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran bilik darjah untuk aktiviti kemahiran proses sains, memerhati dan membuat inferen. Okey, jadi itu adalah bukti-bukti yang cikgu dapat daripada hasil uji kaji kamu, dan cikgu akan berikan TP, tahap penguasaan bagi setiap projek ataupun uji aktiviti yang kamu jalankan di rumah, seperti yang saya beritahu pada hari ini. Okey, kemudian selepas murid-murid dah jalankan yang dah ambil gambar dan video dan dah menerangkan masa yang dah ambil untuk turun, okey, murid-murid perlu buat laporan laporan uji kaji dan jawab soalan pemerhatian dan inferen. Okey, contoh yang cikgu akan bagi, ini adalah laporan yang murid-murid akan buat. Okey. Ini murid-murid perlu salin. Okey, salin ni semua ni. Okey, saya beri 2 pilihan. Murid-murid boleh salin dalam buku tulis biru dan ataupun murid-murid boleh print dan tampal dalam buku tulis biru. Okey. Kalau murid-murid salin, perlu tulis semua ini. Tulis daripada tajuk,
tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian jadual yang cikgu lukis ini dan soalan, dua soalan yang cikgu berikan di bawah. Okey. Kemudian selepas salin ataupun print, murid-murid perlu isikan jadual yang masa yang diambil untuk payung terjun turun. Murid-murid isikan masa sebab tadi bila dah buat uji kaji, murid-murid tahu kan payung terjun A masa dia berapa yang ada pemberat, payung terjun B yang tiada pemberat masa dia berapa turun. Tulis ini unit saat Okey, contoh 3 saat ke 4 saat ke, yang ini contoh yang tak ada pemberat ni awak letaklah 10 saat ke. Okey. Mesti ambil masa itu, masa yang masa yang diambil untuk payung terjun turun tu mesti diambil dengan menggunakan kiraan kiraan ataupun jam. Okey, kemudian soalan di bawah ini ada dua soalan. Okey, disebabkan hari ini kita belajar tentang pemerhatian dan inference dan aktiviti yang kita jalankan ini pun untuk mengetahui, untuk memerhati dan membuat inference. Okey, dalam uji kaji yang kita jalankan ini ada kemahiran proses sains iaitu pemerhatian dan membuat inference. Okey, jadi pemerhatiannya murid-murid lihat dalam jadual ini dan murid-murid perlu nyatakan je dengan perlu melihat masa yang diambil payung terjun mana yang turun dulu. Masa yang mana yang turun dulu. Contohnya murid-murid letaklah kat sini masa yang diambil untuk payung terjun mendarat lebih cepat payung terjun contoh lebih cepat payung terjun A berbanding payung terjun B. Okey. Lepas tu dah tulis pemerhatian, tulis inference. Kerana apa? Okey. Kerana apa? Okey, kerana inference ni adalah kerana atau sebab. Okey. Kenapa yang A ni turun dulu? Okey, murid-murid perlu tulis kerana kerana payung terjun A mempunyai pemberat berbanding payung terjun B tiada pemberat. Okey, pemberat itulah yang menyebabkan payung tersebut jatuh dahulu ataupun tidak jatuh. Okey, saya harap murid-murid boleh jalankan uji kaji yang aktiviti yang cikgu jalankan pada hari ini, dan sekiranya murid tidak faham, murid-murid boleh PM saya dan ataupun telefon saya untuk lebih mengetahui aktiviti kita pada hari ini. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Saya harap murid-murid dapat melaksanakan tugasan yang saya berikan pada kali ini. Ingat murid-murid, jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa menjalankan aktiviti ataupun tugasan yang cikgu berikan setiap kali pembelajaran di rumah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.